Untuk makluman anda, Penaung Persatuan Psikiatri Malaysia, Tan Sri Lee Lam Tai berkata, depresi atau kemurungan akan menjadi penyakit kesihatan mental utama yang dialami oleh rakyat Malaysia menjelang tahun 2020, susulan semakin ramai orang dijangka menghadapi peningkatan stres. Oh, ni serius. Assalamualaikum dan hai, saya Aznida. Dan saya Syahira. Selamat datang ke YouTube channel kami, The Cabinet Mission. So, untuk video kali ini kami akan cuba bincangkan secara ringkas tentang tajuk stres dan cara pengurusan stres yang efektif. So, check it out. Kita familiar kan dengan word stress. Betul. Di sana, di sini selalu kita dengar orang sebut stres lah. So, stres ni merujuk kepada keadaan yang bagaimana sebenarnya? Okey, stres ni adalah satu keadaan yang dialami oleh individu di mana apabila terdapat desakan-desakan yang berasal dari dalam diri individu tersendiri ataupun melalui persekitaran. Okey. So, desakan-desakan yang terlalu banyak ni menyebabkan berlakunya satu perubahan kepada aspek fisiologi, mental dan juga tingkah laku yang dikatakan sebagai stres. Okey, faham. So, ada tak related theories to stress? Ya, ada. So, mari kita tengok stres dari sudut teori rasional emotif tingkah laku. So, mengikut teori ini, dia mengatakan bahawa stres tu wujud disebabkan oleh pemikiran atau falsafah ataupun sikap tidak rasional individu. So, pengasas teori ini iaitu Albert Ellis yang mengatakan bahawa stres wujud apabila seseorang itu mempunyai pemikiran tidak rasional tentang sesuatu peristiwa. So, stres itu adalah satu reaksi ataupun persepsi individu lah. Okey, faham. Namun, pakar kognitif pula mendapati individu mengalami stres apabila mereka menilai beberapa perkara dalam situasi tertentu. So, mereka mendapati mereka tidak mampu menyelesaikan suatu masalah dalam situasi itu. So, dalam erti kata lain, kalau seseorang ni dia rasa dia tidak mampu untuk menyelesaikan suatu masalah dalam situasi tertentu, so definitely dia akan mendapat stres. Okay, faham. So, daripada dua teori yang Han state tadi, kita boleh conclude yang stres ni terjadi melalui persepsi kita terhadap satu perkara. Betul? Apa yang kita fikir dan apa yang kita nilai, itu yang menjadi punca wujudnya stres. Majoriti daripada kita kalau terbeban dengan sesuatu, mesti akan sebut stres kan? So, apa sebenarnya tanda-tanda seseorang mengalami stres? Okey, Harris 1969 menggariskan beberapa tanda yang menunjukkan individu itu sedang mengalami stres. Contohnya, individu itu dia mudah rasa bimbang atau risau, dia takut ataupun dia sering mengalami ketegangan dalam apa jua situasi. Okey, dari segi tingkah laku pula, kita nampak individu yang stres tu, dia kelihatan mudah marah, dia rasa tak selesa dengan kehadiran orang lain, dia nampak cepat letih, dia mudah menangis, dia kurang berkomunikasi dengan orang lain dan sebagainya. Bukan tu je. Kebanyakan orang stres ni juga ada yang tak menghiraukan langsung apa yang berlaku di sekeliling dia. Sebab apa? Sebab dia terlalu fokus kepada stres tu. Okey, yang Han state tadi tu, tanda-tanda tu lebih merujuk kepada emosi dan tingkah laku. Ada tak petanda atau sign lain yang mungkin merujuk kepada kesihatan fizikal? Definitely yes. Contohnya, ada yang sakit perut, sakit otot, tak boleh lena, high blood pressure, ataupun ada yang suka makan, ada pula yang tak boleh nak makan, tak lalu makan dan sebagainya. Okay, bila kita boleh recognize sign-sign ni, at least kita boleh aware dengan diri kita dan orang sekeliling kita. Betul. Pada aku, kesedaran ni yang akan membantu kita untuk bertindak nanti kan? Yes, setuju. Tapi, kalau kita tak tahu faktor atau punca yang kita mendapat stres tu, macam mana kita nak bertindak? Betul? Secara dasarnya, tahap stres yang dialami oleh setiap individu tu berbeza. Betul. Dan faktor dia mesti berbeza kan? Betul. Sebenarnya stres ni ada dua faktor. Satu, faktor dalaman. Dua, faktor luaran. Faktor dalaman lebih menjurus kepada keadaan dalaman diri seseorang yang terdedah kepada perkara-perkara yang menyebabkan dia stres. Contohnya, dia rasa kecewa sebab dia gagal. So, dia stres. Tapi sebaliknya bagi faktor luaran ni pula melibatkan persekitaran individu tersebut. Contohnya apabila seseorang tu berada dalam keadaan kesesakan lalu lintas, persekitaran yang kurang sesuai, cuaca yang terlalu panas dan sebagainya. Keadaan tu memang boleh buat aku stres. Kan? Then, if tak dikawal, stres ni boleh memudaratkan tak? Yes, it is. Seperti mana yang aku kata di awal video tadi, bila
kita menghadapi stres? Stres yang terlalu berpanjangan tu boleh menyebabkan kita menghadapi kemurungan ataupun kita panggil depression. So, kita kenalah urus stres sebaiknya. Okay, bercakap soal pengurusan stres ni, mesti kena ada strategi kan? Bukan main game je ada strategi. Nak urus stres pun kena ada strategi. Strategi pengurusan stres ni adalah usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan ataupun mengurangkan stres. Dan mesti ada banyak cara. Betul. Yang pertama adalah penyelesaian masalah. So, kita tahu dan kena tahu apakah faktor stres tersebut. Bila kita dah tahu faktor, kita perlu selesaikan secepatnya. Yang kedua, kurangkan keadaan yang tegang. Ini lebih kepada cara kita nak kurangkan stres secara psikologi. Kita nak wujudkan keadaan yang lebih tenang. Contohnya, kita boleh try bersenam, cari hobi yang baru atau cari talent baru. Seterusnya, tingkah laku agresif. Nampak macam lain sikit kan? Betul? So, kita nampak tingkah laku agresif ni sebagai sesuatu yang negatif. Betul. Tapi sebenarnya boleh mengurangkan stres. Contohnya, kita kena marah kat tempat kerja. Kita balik, kita cuba duduk dalam bilik secara berseorangan, kita mendiamkan diri. Mungkin ada juga setengah orang, dia prefer untuk pergi ke tempat yang sunyi, kemudian dia menjerit sekuatnya. Betul. Ada juga setengah orang mungkin dia akan ambil sekeping kertas dan dia renyukkan sekuat hati, dia lemparkan kertas tu. Okey, nampak, faham. Seterusnya, gaya hidup dan persekitaran yang positif. Kita cuba tentukan keutamaan dan bersiap sedia bila kita nak hadapi stres. Okey, kita juga boleh melakukan meditasi. So, kita boleh cari tempat yang sunyi, kita ubah fikiran kita. Daripada kita memikirkan perkara-perkara yang menyebabkan kita stres, apa kata kita fikir perkara yang lebih tenang. Dan kalau boleh, mungkin kita boleh terima perkara itu dengan lebih baik. Kita bersifat lebih terbuka menerima apa yang berlaku dengan diri kita. If you are Muslim, kembali kepada Allah. Tapi kena ingat, sekiranya masih berlarutan, individu tersebut boleh mendapatkan bantuan melalui pelaksanaan sesi kaunseling bersama kaunselor yang terlatih dan profesional. Kesimpulannya, masyarakat menganggap stres ni satu perkara yang biasa. Namun, jika stres tak diuruskan dengan baik, seseorang itu mungkin akan berhadapan dengan kondisi yang lebih buruk. Oleh itu, ketahuilah faktor yang menyebabkan anda mengalami stres, uruskan stres dengan bijak dan kena ingat, jika berlarutan, dapatkan bantuan daripada individu yang profesional, okey? So, sehingga berjumpa lagi di next video. Kalau hampa nak kami elaborate more on this topic atau ada cadangan tajuk lain, boleh leave komen di bawah. Sehingga berjumpa lagi tau. Bye! Assalamualaikum. Bahawa stres ni berlaku pada individu kalaulah individu tu dia